Assalamualaikum semua. Saya Nur Farisha binti Abdul Syukur, pengacara anda pada rancangan Inspirasi Video. Pada hari ini, kita akan memaparkan topik sambutan Hari Raya Aidilfitri Norma Baru. Bagaimana untuk kekal positif dan produktif bersama tetamu jemputan kita, Dr. Muzaffar Iman Maidin. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik, Farisha. Macam mana sambutan Hari Raya Aidilfitri Doktor pada norma baru ni? Sambutan Hari Raya ya agak berbeza seperti orang lain di rumah juga, kerana kita mengalami wabak yang tidak pernah kita mengalami, wabak COVID-19 ini. Ya, saya pun hanya beraya di rumah, tidak boleh pulang di kampung, di bandar sahajalah. Okey, terlebih dahulu Doktor, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Doktor kerana sudi ditemu ramah pada rancangan saya hari ini dengan topik sambutan Hari Raya Aidilfitri Norma Baru, bagaimana untuk kekal positif dan produktif. Okey, terlebih dahulu boleh Doktor perkenalkan diri? Okay, Assalamualaikum dan selamat Hari Raya juga kepada Farisha dan di luar sana. Terima kasih kepada Farisha kerana menjemput saya sekali lagi dalam rancangan Inspirasi ini. Seperti yang telah diperkenalkan, nama saya Dr. Muzaffar Iman Maidin. Kini saya bertugas sebagai pegawai perubatan kecemasan di salah sebuah hospital swasta di negeri Selangor. Saya telah bekerja hampir 10 tahun dan pengalaman sebelum ini dalam bidang kepakaran seperti psikiatri, pembedahan ortopedik dan sekarang ini lebih kepada perkhidmatan kecemasan dan trauma. Saya salah seorang ahli Persatuan Perubatan Malaysia MMA dan juga sukarelawan dalam NGO Mercy Malaysia, certified dalam ACLS, PLS dan juga BLS. Okey, terima kasih Doktor di atas penerangan itu tadi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan norma baru? Okey, kita selalu mendengar istilah norma baru ini. So sebenarnya kita kena faham apa itu yang dimaksudkan sebenarnya dengan norma baru ini. So kita kena faham daripada segi definasi. Dewan Bahasa dan Pustaka ada mengeluarkan juga istilah norma baru ini atau dalam bahasa Inggeris a new norm. Ada juga salah satu istilah lain kita akan dengar iaitu kebiasaan baru, a new dalam bahasa Inggeris a new normal. Jadi norma baru dari sudut undang-undang atau sosiologi adalah peraturan atau undang-undang atau kita boleh katakan garis panduan yang telah diterima atau diguna pakai oleh masyarakat kerana mungkin sesuatu pandemik. Dan untuk a new normal, kebiasaan baru ini pula dari tindakan atau tingkah laku kita yang baru dan tidak lagi bukan seperti kebiasaan sebelum-sebelum ini untuk kita jadikan standard dan kebiasaan untuk jadikan kebiasaan sekarang kerana sesuatu pandemik juga dalam usaha kita nak menyesuaikan diri dengan keadaan baru ini. So secara peribadi bagi saya sekarang ini saya tak sebut saya tak sebut norma baru kerana bagi saya sekarang ini adalah normal. Kerana tiap-tiap hari kita akan berbeza. Saya tidak tahu apa akan berlaku esok. Kerana walaupun kita tidak suka atau suka, hakikatnya kita terpaksa hadapi kerana tiap-tiap hari kita akan adanya kemungkinan besar perubahan pada kehidupan kita. So, bila kita tahu norma baru ini, sebenarnya bila kita ada norma baru ini, kita mungkin memerlukan satu pemikiran juga yang baru dan luar biasa. Kerana bila kita tahu sama ada kita suka, seperti hakikat sama ada kita suka atau tidak, kita terpaksa menerima daripada pemeriksaan suhu badan di semua tempat kita pergi, pergalakan topeng muka yang berterusan, mungkin kita akan pergi ke tempat-tempat sukan, hiburan dan sebagainya yang tutup, tak tiada pawagam, sinema dan juga sampai ke juga ke aplikasi kita ada apps mana kita perlu scan tiap kali kita masuk atau untuk social tracing. So dan kita tahu pandemik wabak coronavirus ini cepat mengubah cara kita hidup, bekerja dan belajar. Dan kita tahu kita akan menyesuaikan diri, kita boleh menyesuaikan diri mungkin secara perlahan-lahan dan akan mengatasinya juga secara perlahan-lahan. Dan ya, kita ingat restoran sekarang ni Farisha dah kurangkan tempat duduk hampir separuh, jarak antara meja ke meja maksimum 4 orang satu meja, pemakaian topeng muka digalakkan di mana-mana.
sebelum masuk restoran you kena check suhu badan you, kena queue up, kena scan. So cara penyesuaian diri adalah seperti ini. Memakai topeng muka, jarak fizikal 1 meter atau lebih lagi bagus. Cuci tangan, rub cuci tangan, kerja dari rumah, online shopping, dan mungkin tiada lagi budaya bersalaman, bercium, berpeluk, sebagainya. Okey, doktor, terima kasih di atas penerangan itu tadi. Okey, untuk soalan yang seterusnya, sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini amatlah berbeza sekali. Tahun ini merupakan tahun yang mencabar dan banyak dugaan yang kita telah hadapi. Apakah nasihat dan tips untuk kekal positif dan produktif di musim Perintah Kawalan Pergerakan? Dan bagaimana untuk kita menjaga kesihatan mental dan juga fizikal? So, kita tahu dengan wabak coronavirus ini memang kita semua akan menyambut Hari Raya di rumah secara tertutup. Ini juga adalah saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini bermaksud kita tidak akan ada lagi solat sunat Hari Raya di rumah, tidak ada lagi rumah terbuka, mengunjungi sahabat-sahabat semua, kawan-kawan, saudara mara dari rumah ke rumah. Dan disebabkan itu juga memerlukan kita untuk berfikir secara di luar kotak, out of the box. Tapi anda masih boleh menyambut Hari Raya yang produktif, walaupun agak berbeza dari sebelum-sebelum ini. Semangat itu mungkin ada, tetapi mungkin caranya adalah berbeza. So kerana kita ada satu norma baru, ini juga memerlukan satu perancangan yang betul. So itu pentingnya untuk kita buat satu jadual. Sebab benda yang baru kita nak buat, kita perlu ada satu jadual. Rancang satu jadual. So dia membantu untuk kita menetapkan apa yang kita nak buat dan ikut hari-hari yang akan datang. So kita tahu bila sambutan raya ni kita banyak benda kita nak buat. Benda kita fikir, tapi kita perlu realistik. Apa yang kita nak buat kita perlu capai. So garis panduan telah dikeluarkan untuk khas untuk hari raya, sambutan tidak melebihi 20 orang di satu rumah, bergantung pada saiz rumah, jarak fizikal di dalam rumah, tidak ada visitor pelawat daripada luar ke rumah. So kerana tertutup. So jadi bila kita buat jadual, contohnya esok hari raya, so mungkin kita bersolat di rumah, menu, plan untuk apa menu kita nak masak, dan selepas solat hari raya kita akan adakan satu, so tidak boleh balik kampung, kita perlu menghubungi mungkin mak ayah kita di kampung, kita boleh lakukan Zoom, Skype, video conference dan sebagainya, pembayaran zakat secara online. Kita tahu dengan konsistensi yang kita buat ini, dengan jadual perancangan ini semua, dia akan membantu kita dalam kurangkan tekanan supaya kita tak perlu stres dan kelang kabut. Okay? So yang kedua, kita perlu juga dari segi pemakanan. Makanan yang sihat itu penting juga. Kita tahu 1 bulan kita berpuasa, bila sampai waktu hari raya, bermacam-macam kita nak makan, ada macam-macam juadah di hari raya. Kita tahu makan berlebihan dan makanan yang berminyak, bergoreng semua tidak bagus untuk kesihatan anda. Boleh membuatkan anda rasa mengantuk, gastrik, reflux dan sebagainya. So untuk memastikan kesihatan anda juga baik, pastikan anda makan makanan yang sihat, berkualiti sepanjang di di hari raya ini. So dalam masa sama pastikan minum air lah banyak, stay hydrated selalu. So yang seterusnya adalah penting untuk kita fokus pada penjagaan diri kita. So jaga kesihatan fizikal dan mental ni adalah sangat penting. Kita tahu semasa sekarang kita dah kepada PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, di mana kita a bit relax, kita boleh keluar rumah sebagainya, berbanding dahulu kita lebih restricted, tak boleh keluar sana sini tanpa sebab. So kita tahu dengan penjagaan yang bagus, bukan sahaja memastikan kita sihat, tetapi juga membantu kita lebih bermotivasi dan produktif di hari-hari yang akan datang. So yang penting untuk kita pastikan bahawa juga kita terlibat dalam aktiviti yang kita suka, aktiviti yang dapat membantu kita mengurangkan tekanan, mungkin dan bebas daripada stress free. So contohnya mungkin semalam sebelum raya itu mungkin anda boleh menghiasi rumah anda dengan decoration hari raya, supaya kita ada suasana hari raya itu, dan pagi raya itu kita memakai pakaian yang bersih, dan mungkin ramai yang di luar sana tidak kesempatan untuk membeli
baju raya contohnya, tidak mengapa, tidak perlu rasa malu kerana tahun ni kita beraya secara tertutup. Itu hanya kita je, keluarga kita je. Itu tidak perlu rasa malu untuk memakai pakaian itu. Tak adalah nak post gambar apa-apa semua dalam media sosial kerana dia adalah secara tertutup. Tidak perlu dihebahkan. Secara orang kata secara biasa, secara tidak perlu ada besar-besaran. Okey, selepas itu, selepas solat sunat raya, selepas solat sunat, anda boleh buat satu video lah live pada siapa-siapa yang di kampung, kan tidak boleh balik kampung. Sekarang ni teknologi on our side, di pihak kita. Pastikan kita ambil peluang ni untuk gunakan teknologi ni, Skype yang kita buat sekarang ni, Zoom dan sebagainya. Kita ada WhatsApp video, kita ada berbagai jenis teknologi yang kita boleh guna untuk berkomunikasi dengan keluarga kita di kampung, rakan-rakan, saudara mara. Ya, betul. So seterusnya dari segi penjagaan fizikal, kita tahu walaupun PKPB pun ada segolongan mereka itu masih lagi bekerja dari rumah dan perlu kita untuk menjaga kesihatan diri kita lah. Dari contohnya exercise lah, physical exercise, bersenam. Dia akan membuat kita, bukan hanya membuat kita aktif, tapi juga boleh mengurangkan kebosanan kita berada di rumah. Kita tahu kita boleh lakukan banyak rutin senaman yang teratur supaya kita lebih cegah, sihat dari segi mental. Sekarang ni pun kita tahu di internet kita boleh dah research online online senaman, exercise dan sebagainya. Mungkin kita boleh melakukan deep relaxation technique, self meditation dalam ibadat solat kita contohnya. So kita tahu aktiviti fizikal ni boleh membantu mengurangkan banyak masalah penyakit, contohnya penyakit jantung, stroke, diabetik terutamanya. So just tidak perlu melakukannya tiap-tiap hari, mungkin hanya sampai 2 kali seminggu pun dah memadai, cukup. So juga penting untuk kita ada satu masa khas untuk kita luangkan pada diri sendiri juga, dan juga lakukan aktiviti yang kita suka. Kita tahu dah PKPB a bit relax, bersyarat kita boleh keluar rumah, mungkin anda boleh berjogging, berjalan-jalan di taman, bercycling, berbasikal, bermain badminton. Tetapi ingat, patuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Ingat jarak 1 meter atau lebih lagi bagus. So, kepada mereka yang mengalami masalah dari segi kesihatan mental, kemurungan, depression, stres dan sebagainya, anda kena ingat bahawa anda tidak keseorangan. Banyak bantuan yang anda boleh dapat di luar sana, mungkin saja daripada keluarga anda atau rakan anda yang boleh anda percayai, tapi juga mungkin daripada doktor keluarga anda, juga pihak kerajaan kita dah tahu kita memberikan satu mereka telah ada satu hotline percuma, talian kasih oleh Kementerian Wanita dan juga Kementerian Kesihatan juga ada memberikan free counselling secara online. Kita tahu kementerian ada menyatakan statistik hampir separuh sejak kita kolam pergerakan kita start daripada 18 Mac hari itu, separuh mengalami tekanan emosi, dan dalam 20% saja adalah mengalami masalah dengan isu wabak COVID-19 dan yang lain lah, penderaan kanak-kanak, domestic violence, isu rumah tangga dan isu-isu yang lain. So yang terakhir perlu juga kita ada satu tidur yang baik untuk kesihatan kita. Tidur berkualiti yang baik ini memang kita tahu boleh membantu dalam penurunan dari risiko kegemukan, obesity, daya tumpuan yang dan ingatan yang lebih baik, good memory, penurunan risiko penyakit kardiovaskular, sakit jantung, kencing manis, darah tinggi, risiko kemurungan, kegelisahan pun boleh berkurang, dan yang paling penting adalah dari segi immune sistem, daya tahanan kita melawan penyakit. Immunity. Immunity. So ada kajian menyatakan bahawa tidur yang cukup boleh meningkatkan lagi kecekapan kita dari segi daya tahanan melawan penyakit kita untuk
supaya lebih tindak balas imun ni lebih bagus. Yang mana kita sangat memerlukan waktu ini untuk melawan coronavirus. Ada juga kajian menyatakan pada siapa yang telah tidur ada tidur yang cukup, yang banyak dan mengambil vaksin, kekebalan vaksin kepada sesuatu penyakit itu adalah lebih bagus dan lebih tinggi. So jadi 8 jam, tidur 8 jam, kita tahu berterusan, tidur yang baik, dah memadai cukup, dan sekiranya anda mengantuk waktu siang hari, rehat mungkin dalam 20-30 minit, quick nap, tidur yang singkat. Okey doktor, untuk soalan yang seterusnya, sebagai salah seorang petugas barisan hadapan yang ditugaskan untuk mengendalikan kes-kes COVID-19, anda adalah wira kami. Semua barisan hadapan adalah wira kami yang bertugas. Okay. Apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia untuk putuskan rangkaian wabak COVID-19 ini? Okay. So kita tahu ramai sejak PKP ni yang memberi penghargaan kepada para petugas kesihatan atau so-called frontliner kita. Tapi sebenarnya sama ada COVID atau tidak COVID, untuk para doktor dan jururawat, ini adalah tugas kita. Sama ada sebelum ini pun sama, COVID pun sama. Mungkin kerja tu mungkin lebih bertambah sedikit lah. Tapi tapi ini penghargaan ini kita sebenarnya kita bukan wira. Saya rasa semua orang pun play a role, memain peranan masing-masing. So boleh katakan semua wira. Even kalau anda duduk di rumah pun anda memainkan peranan yang sangat penting di mana anda stay at home. So penghargaan wira-wira ini sebenarnya bukan hanya untuk kita saja. Sebab kita tahu doktor dan jururawat ini sebenarnya Faisal adalah bukannya yang duduk di depan dalam dalam peperangan memerangi wabak ini. Sebenarnya mereka ni adalah last yang duduk di belakang sekali. Kerana mereka adalah barisan yang terakhir sekali. Dan kita tugas kesihatan ni berharap virus ni tak sampai kepada mereka yang terakhir ni, yang last ni. Sebab yang frontliner ni sebenarnya adalah mereka yang duduk di rumah, anda semua. Kerana kita, petugas kesihatan ini memerlukan frontliner seperti anda yang duduk di rumah ini untuk membantu kita berjaga-jaga, duduk di rumah, jarak sosial, bersih tangan dan kuarantin diri anda jika anda tidak sihat. Kita tahu keberangkalian sebelum PKP 18 Mac diperkenalkan, kita tahu seorang individu yang positif boleh menjangkiti hampir 3 ke 4 orang. Dan sekarang ni kalau saya ambil dalam 100 orang yang positif, mungkin hanya menjangkiti 30 orang dan 30 orang lagi kepada 10 orang. Kita dah tahu kita punya graf pun dah menurun dari segi cases dah tak banyak seperti dulu. Alhamdulillah. Dalam satu bulan lebih ni Dan juga dalam masa sama kita tahu memang setakat ini tak ada vaksin. Tak ada vaksin atau ubat khusus untuk merawat COVID-19 ni. Banyak lagi penyelidikan, research masih lagi berjalan sehingga hari ini. So dan ada satu saintis atau pakar, Dr. Anthony Stephen Fauci di Amerika. Beliau adalah pengarah Institut Alergik dan Penyakit Berjangkit Kebangsaan Amerika Syarikat, dan beliau sekarang adalah orang penting di sana di Amerika Syarikat dalam memerangi wabak. Beliau ada berkata there is no guarantee, tak ada garanti yang vaksin is effective. Dia tak garanti vaksin ini akan efektif. Dan tahu kita sekarang kita dah ada hampir lebih pada 100 penyelidikan vaksin ini di merata dunia. Dan human trial mungkin dalam 10. Dan beliau kata tak ada garanti. Dan Amerika Syarikat mungkin paling cepat pun akan mendapat vaksin mungkin akhir bulan 12, akhir tahun ini atau awal bulan 1 tahun hadapan. So beliau juga ada menyatakan kerana sebab kita tak tahu segalanya mengenai penyakit ini, virus ini, dan lebih baik kita berhati-hati dalam segala tindakan kita. Kerana beliau sendiri pun secara rendah diri pun menyatakan beliau sendiri tidak tahu semua. So tempat tu beliau lebih berhati-hati. So kita tahu bila kita nak cuba mendatarkan lekuk ini to flatten the curve adalah untuk memastikan, matlamat utama adalah untuk memastikan sistem kesihatan kita dilindungi, our healthcare system is protected and not collapse, tidak lumpuh.
supaya kita ada cukup ventilator, mesin pernafasan cukup staff, cukup testing kit, cukup katil, cukup hospital dalam kita supaya dia tidak lumpuh. So itu sebab utama kenapa kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan ini dan untuk flatten the curve, mendatarkan lekuk. So, bila kita flatten the curve, kita bolehlah memutuskan rangkaian COVID-19 ni, break the chain of the transmission. Dan Kementerian Kesihatan sarankan kita cuci tangan, self isolation, jarak fizikal dan sebagainya. So dan ada orang bertanya kepada saya, adakah bila kita flatten the curve ni actually really works, betul-betul berkesan atau tidak? Mengatakan of course kita dah tengok dalam 1 bulan lebih kes kita pun dah menurun. Mungkin bawah lebih sekarang ni kes lebih banyak kepada foreigner atau bukan warga negara asing. Untuk kes dia kata local transmission mungkin paling banyak pun mungkin dalam 20 satu hari. Tidak lebih macam tu. Hampir dah sebulan lebih. So dan juga kalau kita lihat kepada, so memang ini bermaksud berkesan. Memang berkesan. Kita punya PKP kita ni, Perintah Kawalan Pergerakan MCO. Jadi kalau kita lihat pada back dulu masa tahun 1918 semasa pandemik Spanish flu, saya bagi contoh dua bandar dekat Amerika Syarikat Faisal, di mana bandar A ni, sebab kita tahu Amerika Syarikat ni negara bebas, freedom, free country, which is you can do whatever you want, okay, because of that prinsip dia. So dua bandar di Amerika Syarikat, satu bandar A, dia memang tak nak buat social distance ni. Dia kata tak ada buat, you can do whatever you want lah, nak buat apa keluar lah mana-mana, nak buat gathering ke mass gathering pun it's up to you. So kita lihat dalam tempoh 48 ke 72 jam, hampir 16,000 orang mati di sana, berbanding dengan bandar B ni di Amerika Syarikat yang buat ada strategi dalam social distance ni, pengasingan dia. So implication dia hanya 20,000 saja yang mati. Bila kita tak ada banyak kes datang ke hospital sekaligus, dia bukan saja mengurangkan jumlah kematian akibat virus ni, tetapi dalam masa sama dia memberikan masa kepada para saintis kita, penyelidik, researcher, industri lain untuk fokus kepada penghasilan dan penyelidikan untuk kita keluarkan vaksin atau ubat-ubat untuk kita melawan virus ini. So dalam masa yang sama juga bila kita ada kes COVID yang banyak juga, kes banyak juga, dia juga memberi berisiko kepada para petugas kesihatan kita, kerana mereka juga pun boleh dijangkiti. So, bila mereka semua dijangkiti, mereka juga perlu kuarantin sebelum tidak boleh bekerja. Dan ini bermaksud lebih sedikitlah kurangnya staf para petugas kita untuk menjaga atau merawat pesakit yang betul-betul memerlukan, bukan saja untuk COVID tapi juga untuk masalah kesihatan yang lain. So kita tahu coronavirus ni adalah penyakit, it's a socially transmitted disease, penyakit yang menular secara socially. Dan kita masing-masing mempunyai kontrak sosial. Maksudnya ada satu kontrak sosial untuk kita stop, menghentikannya. So apa yang mengikat kita ni, apa yang ikat kita ni adalah satu virus yang sangat kecil, sendiri mikro. Tetapi dia ni is very powerful, tetapi dia boleh, kekuatan dia ni, power dia ni boleh separate, boleh memisahkan kita juga. So pentingnya untuk kita mendengar apa-apa saranan, garis panduan daripada pihak berkuasa kesihatan kita atau pemimpin-pemimpin kita, kerana bila lain kalau mereka kata okey sekarang ni kita kena tukar, kita perlu tukar, perlu berubah supaya kita boleh menjalani kehidupan yang lebih baik pada masa akan datang. Okey, doktor, untuk soalan yang seterusnya, rakyat dinasihatkan untuk tidak merentas negeri bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Apakah nasihat doktor kepada mereka yang masih lagi berdegil? Okey, nasihat. So nasihat memang akan tetap nasihat. Itu memang akan selalu kita buatlah, kita nasihat. So untuk yang masih berdegil, anda kena faham
kalau ikutkan statistik kita baru-baru ni pada kementerian menyatakan kes hampir 14% adalah melibatkan kes balik kampung merentas sendiri. So hampir dalam 1,000 kes yang positif. Dan hampir dalam 50 kluster, dalam 18 kluster yang melibatkan kes merentas negeri. Ini adalah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. So anda kena ingat, bila anda merentas negeri, anda kemungkinan besar membawa penyakit itu bersama-sama. Dan bila anda balik di rumah sana, mungkin ada keluarga anda atau anda orang yang anda kasih, ibu dan ayah anda. Mereka ni adalah golongan yang kemungkinan akan boleh dijangkiti. Kerana kita tahu hampir 80% dan lebih 80% adalah kes yang tidak bergejala. Anda mungkin pembawa atau silent carrier. Di mana anda balik di rumah, anda balik kampung, jumpa mak ayah, kerana mereka mungkin umur yang berusia mungkin 60 tahun ke atas. So, anda mungkin positif tapi tidak bergejala, anda rasa sihat, memang sihat. So, mungkin mereka dijangkiti dahulu sebelum anda. Dan bila mereka ini yang terdiri daripada golongan yang berusia, yang ada juga setengah mereka mempunyai penyakit kronik dan mereka komplikasi atau severity adalah lebih tinggi, di mana mereka mungkin boleh juga mati, boleh ada mortality. So, sebab kita tahu hampir 14% adalah kes yang melibatkan umur 60 tahun ke atas dan juga 10% adalah melibatkan kes penyakit yang kronik, yang ada sakit jantung, kencing manis, darah tinggi. So, nasihat saya lah, ingat kepada orang yang anda kasihi, orang yang anda sayangi, mak ayah, sahabat anda yang yang rapat. So, ini bukan hanya untuk anda. Anda rasa, oh, saya sihat, saya tak sakit pun, tapi anda tidak tahu. Melainkan anda buat test lah. Baru anda tahu positif. Tapi itu pun kita tidak tahu sebenarnya. So, kita masih tak faham. Kita masih tidak faham. Macam saya cakap tadi, even saintis yang itu pun ada nyata, sebab kita tidak faham sepenuhnya tentang penyakit ini, itu sebab kita apa-apa yang kita buat mulai hari ini kena berhati-hati. Itu sahaja. Maksud berhati-hati, ikut apa garis panduan, apa semua. Ikut sebenarnya SOP. Ya, ikut saintis yang terkemuka pun, yang penyidik yang dah berpuluh tahun pun masih kata mereka ni tidak tahu sepenuhnya dan mereka akan lebih berhati-hati. So, ada juga yang menyatakan bahawa ini adalah kebebasan saya. Saya nak keluar, saya tak nak duduk rumah, saya nak buat apa saja. Anda kena faham, hak anda untuk menikmati so-called free yang anda minta ni, kebebasan ini sebenarnya telah pun tamat, dah berakhir. Sebab dia telah mempengaruhi kemampuan, ability, hak orang lain untuk menikmati kebebasan yang anda minta tu. Maksudnya idea dia sekarang ni adalah untuk pastikan semua orang dapat kebebasan. Tetapi kerana kehadiran anda di luar sana boleh mengancam nyawa atau kesejahteraan orang lain, jadi hak anda telah pun hilang sepenuhnya. Kerana kita hari ini kita mengalami satu senario unprecedented, satu situasi yang tidak pernah terjadi sebelum-sebelum ini. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. So, untuk memelihara nyawa manusia adalah erti kata yang sebenarnya dan yang paling asas adalah kita terpaksa let go. We have to surrender and give up kebebasan yang anda kata ini. Sebab semakin banyak kita let go kebebasan kita, semakin tinggi atau semakin peluang yang semakin baik untuk kemungkinan kita akan mempertahankan hak kita ni, our right to live, our hak untuk kita hidup. So, memang kita ada undang-undang Akta 342, pencegahan dan pengawalan penyakit, di mana kalau anda semua melanggar garis-garis panduan, anda tak buat social distance, anda tak duduk di rumah, karantin, anda tak ikut garis panduan, anda melanggar anda merentas negeri dan sebagainya, atau melanggar arahan ketua pengarah kesihatan kita, DJ kita, anda boleh di compound RM1,000 atau cara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali.
Okey. Okey, itu dia doktor. Saya setuju dengan pendapat doktor sebab orang ramai kena patuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, ya. Ya, betul. Baik. Okey. Alright, untuk soalan yang seterusnya doktor, soalan terakhir kita pada episod ni, ada hikmah di sebalik apa yang berlaku? Pada pendapat doktor, apa hikmah yang kita dapat pelajari dari pandemik ini? Okay, apa yang kita boleh pelajari daripada pandemik COVID-19 ini sebenarnya ada banyak lah. Kita tahu sebenarnya Farisha, prevention is better than cure. Di mana-mana dalam masalah kesihatan, pencegahan lebih baik daripada mengubati. Yep. Dan kita tahu sebelum PKPB, sebelum PKPB ni yang sekarang ni bersyarat ini, kita ada PKP sahaja, Perintah Kawalan Pergerakan. Dia tahu itu semasa itu kita ramai yang masih lagi duduk di rumah, restriction tak limit sangat. So dan waktu itu kesan terhadap alam sekitar kita, pencemaran udara menurun secara drastik, di mana tiada lagi kereta-kereta di atas jalan raya, kilang-kilang pun tidak beroperasi. So kita ada udara yang lebih bersih. Kerana saya duduk di kawasan Shah Alam ni memang industrial area, memang stop, berhenti. So, kita tengok, even polis ada menyatakan bahawa kes kemalangan jalan raya pun berkurangan, kes jenayah berkurangan, kita tahu tidak ada traffic jam dan sebagainya. Dan kalau saya pun ada terlihat bila ada tak ada persekitaran yang tak ada lagi kurangnya pencemaran ini, kes-kes yang datang di hospital, terutama di bilik kecemasan pun berkurangan. Tak ada lagi kes kemalangan jalan raya, motor vehicle accident, MVA cases. Golongan kanak-kanak terutama saya lihat sangat kurang mengunjungi hospital sejak PKP ni dilaksanakan, sebab kita tahu golongan ini adalah golongan yang selalunya yang senang terdedah kepada penyakit jika mereka berada di luar. Kerana mereka duduk di rumah, kerana kita tahu mereka penyakitnya yang mereka pick up contract is from sekolah, nursing home, tadika, shopping mall, playground. So ini tempat-tempat awam. So kerana mereka duduk di rumah, so mereka tidak dedah kepada penyakit ini. Dan juga kepada yang mengalami masalah pernafasan, terutamanya asma, penyakit asma, kita tahu mereka ni lebih sensitif kepada udara yang tidak bersih, habuk, asap dan sebagainya. So jadi golongan ini pun berkurangan, memang sangat berkurang melawat datang ke bilik kecemasan hospital. So selain itu, saya juga dah melihat adanya satu perubahan tingkah laku dan kesedaran orang ramai tentang kesihatan mereka. Di mana terutamanya golongan yang berisiko tinggi juga, mereka ni sebenarnya pun menyedari bahawa mereka ni sebenarnya pun tidak selamat dan mereka memerlukan pemeriksaan. Saya ada di mana satu kes di mana seorang anak lelaki ni yang membawa ayahnya datang ke hospital saya kerana dia ni batuk. Ayah dia dah batuk hampir 1 bulan lebih dan juga adalah seorang perokok. Dia tahu pesakit ni tahu yang anak beliau ni memang takut dengan COVID-19. Disebabkan itu membawa pesakit kepada kita untuk pemeriksaan. Kita ada menawarkan, mencadangkan supaya buat test COVID-19. Alhamdulillah test balik negatif, tetapi secara tidak sengaja atau kebetulan kita pesakit ni, ayah pada pesakit ni menghadapi kanser paru-paru. So kita tahu ramai orang mereka ni nak avoid, tak nak pergi hospital. Kerana mereka fikir datang hospital boleh dapat COVID-19 kerana mereka boleh dijangkiti. Tetapi secara tidak sedar atau tidak sedar, sebenarnya mereka ini bermaksud mereka ni kena tahu bahawa gejala mereka itu sebenarnya boleh menjadi sesuatu yang bukan COVID. Memang kita tahu bila anda tidak sihat waktu sekarang ni di hospital, kebanyakannya doktor akan kata COVID first. COVID anda adalah COVID positif dahulu till proven otherwise. COVID first, second others.
Yang kedua, masalah lain. Okay? So saya harap dan juga ada kes di mana bila duduk kerana pandemik ini ramai yang duduk di rumah, kita ada segi sudut disiplin pengambilan ubat pun sangat bagus. Saya nampak lebih ramai ingat mengambil ubat masing-masing berbanding dulu mungkin kerana sibuk, bekerja, lupa, jadual yang ketat, tak sempat, berbagai alasan. Jadi bila duduk di rumah, dari segi disiplin pengambilan ubat ni lebih bagus di kalangan masing-masing. Dan juga saya harap tingkah laku ini semua akan berterusan walaupun kita dah eradicate, kita dah basmi sepenuhnya COVID-19, tingkah lakunya akan berterusan pada masa akan datang. Yang seterusnya kita tahu dalam COVID-19 ni adalah virus yang menyerang lebih kepada lower respiratory tract, maksudnya di bawah saluran pernafasan kita, paru-paru. So dalam sesama wabak penyakit ini telah mengajar kita supaya lebih menjaga kebersihan diri ya. Misalnya pemakaian topeng muka, kerap bercuci tangan atau hand sanitizer dengan sabun juga, penjarakan sosial, karantin. Dia bukan saja membantu kita melawan wabak COVID-19 ini, tapi juga penyakit lain. Kita tahu jika contohnya kes influenza sesama, kita pun memerlukan penjagaan sosial, karantin, cuci tangan, memakai toilet, ini semua. So dia bukan saja membantu untuk kita memerangi wabak ini juga, tetapi penyakit lain seperti influenza, tuberkulosis, demam campak, chickenpox dan sebagainya. Yang terakhir, apa yang kita boleh pelajari adalah saya lihat dia membantu kita untuk merapatkan lagi hubungan, the bonding, human bond tu. Kita tahu sebelum PKP ni ramai semasa PKP ni ramai yang duduk di rumah. Jadi anda meluangkan lebih banyak masa yang berkualiti dengan orang-orang yang anda sayang, kasihi di rumah. Berbanding kalau anda kerja, keluar pagi, balik lewat petang disebabkan jam, menghabiskan masa di atas jalan juga. So anda kurangnya satu masa bersama ahli keluarga anda, kerana sebab penat. So bila anda duduk di rumah, anda boleh ada satu masa yang bagus, produktif, good quality time, boleh berbual-bual sembang-sembang panjang. So bila adanya bonding ini, hubungan yang baik ni, dia bukan saja membantu kita supaya lebih close, dekat, tapi dalam masa sama dari segi scientifically dia bantu dalam meningkatkan satu hormon kita nama oksitosin hormon. Oksitosin hormon adalah orang kata hormon. Ya, hormon penenang. So hormon penenang, bila hormon penenang ni dia dah trigger, dia dah beritahu pada badan dia naik, contohnya dia naik, dia beritahu kepada body kita, badan kita supaya turunkan hormon yang stres, apa dipanggil cortisol hormon. Cortisol. So oksitosin naik, kortisol turun, jadi stres pun tak ada. Ya. Okey doktor, terima kasih di atas tips dengan advice tu tadi. Okey, doktor ada sebarang nasihat tak nak kongsi dengan penonton kita? Okey, untuk akhir nasihat, saya tahu memang sangat susah, memang very difficult, sukar untuk menyesuaikan diri dengan so-called normal baru ini. Tetapi perlahan-perlahan kita akan biasa dan kita akan bersama-sama menang dalam melawan wabak COVID-19 ni. So tinggal di rumah kalau anda tidak perlu keluar jika tidak ada urusan yang penting, kerana rumah adalah tempat yang paling selamat sekarang ini. So menjauhkan diri, social distance, ingat 1 meter atau lebih lagi bagus, kerap cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. So kalau anda sakit, tidak sihat, so perlu untuk anda mendapat rawatan di hospital atau klinik yang berdekatan dengan rumah anda. Dan yang paling terakhir dan yang paling penting adalah tanggungjawab. Social discipline, social responsibility. Dan penting untuk anda bertanggungjawab dan berdisiplin dalam mengikut nasihat dan garis panduan daripada pihak berkuasa tempatan dan juga yang di luar sana. So kita kena tahu salah satu kriteria yang terakhir COVID, kriteria untuk exit, untuk keluar daripada, untuk kita tamatkan
perintah kawalan pergerakan ini adalah empowerment daripada komuniti atau individu, di mana masyarakat dididik, terlibat dan diperkasakan sepenuhnya untuk hidup di bawah keadaan norma yang baru, di mana masing-masing mempunyai peranan, kerana kerajaan atau office, premis penjagaan boleh buat macam-macam SOP, garis panduan, tetapi kalau individu atau masyarakat tidak bersama-sama berganding bahu, bekerjasama pun tak ada guna. So perlu adanya satu social disiplin, tanggungjawab masing-masing supaya kita sama-sama boleh membasmi wabak COVID-19 ini. Dan kena faham juga, dan juga sebenarnya kita tahu ramai yang takut juga, tapi sebenarnya tidak perlu takut. Dalam kehidupan kita tak ada apa yang perlu kita takutkan, hanya kita perlu faham, kita perlu memahami. Dan sekarang ini adalah waktu yang kita perlu fahami lebih banyak lagi supaya kita tak takut. Kerana bila kita untuk mengatasi ketakutan kita terhadap COVID-19 ini, kita perlu terlibat actively, explain jelas, organize apa-apa expectation ni. Bila kita faham lebih banyak tentang COVID-19 ini, jadi perasaan takut kita pun dah kurang. So ada pepatah yang lama yang menyatakan lebih baik 1000 kali kita berhati-hati daripada sekali mati. 1000 kalilah kita basuh tangan, 1000 kalilah you social distance, 1000 kalilah ambil suhu, 1000 kalilah beratur queue panjang, kerana kita perlu berhati-hati dalam segala hal yang kita buat ini. Kerana kita tidak berhati-hati, kita tak buat ni semua, kematian juga yang akan datang kepada kita. So jadi kekal selamat, stay safe and stay home, tinggal di rumah. Okey doktor, terima kasih di atas nasihat dan juga tips-tips tadi yang doktor telah terangkan kepada kita tadi. Okey, saya nak mengucapkan terima kasih kepada doktor kerana sudi bersama saya di dalam rancangan video inspirasi ini dan berkongsi tips-tips dan nasihat bersama penonton di luar sana. Okey, akhir kata, stay safe, take care. Selamat Hari Raya. Bye. Selamat Hari Raya. Okey, bye doktor. Assalamualaikum. Bye.